Okey, selamat datang ke UWALS. Hari ini saya akan terangkan beberapa setting yang penting untuk sistem website classified menggunakan AdForest theme. Okey, pertama sekali anda perlu login ke admin dashboard. Okey, setelah login anda boleh pergi ke bahagian Add Setting di menu tepi ini. Klik pada Add Setting. Dan saya akan terangkan setting-setting yang penting sahaja untuk panduan, sebab ada setting-setting yang lain tak perlu diubah ataupun biarkan menggunakan default setting. Okey, pertama sekali untuk bahagian setting ini yang penting adalah bahagian Add Setting, item nombor 3. So kalau anda klik pada Add Setting, dia akan pergi ke bahagian General Setting. So di sini setting-setting berkaitan classified system. Okey, pertama sekali yang item pertama adalah all countries ini tak perlu diubah sebab kita hanya guna untuk Malaysia. Dan select countries biarkan kosong sebab kita guna hanya satu country saja. Dan address type ini kita set as cities. Communication mode set as both. Strict phone number ni set on. Custom location kita on sebab kita gunakan custom location di mana semua ibu negeri dan lokasi-lokasi penting di Malaysia kita akan key in kan lokasi-lokasi ini semua. Kemudian bahagian package order auto approve ni maksudnya apabila customer membeli package tersebut akan activate automatic selepas pembayaran selesai. So ini kita set as on lah supaya user boleh terus post ad setelah membeli package ad credit. So admin tak perlu nak manually approve setiap pembayaran. Okey, seterusnya select payment gateways. Select payment gateways ini sebab kita gunakan payment gateway local, so tak perlu setting apa-apa. Kemudian add title limit ini kita setkan as off supaya customer boleh letakkan tajuk ad itu secara penuh lah. Kalau kita setkan limit nanti mungkin tajuknya akan terpotong ataupun pendek. Kemudian add location limit ini maksudnya customer tu boleh letak post itu di multiple location, banyak lokasi. Contoh satu ad tu dia boleh letak di Kuala Lumpur, and then ad tu juga dia boleh select Putrajaya, Ipoh, Butterworth, Hello Star dan macam-macam. Kita tak nak, ini juga boleh set. Kalau on, kita boleh enablekan lokasi, multiple lokasi lah untuk ad tersebut. Tapi sebaiknya kita set as off supaya satu iklan itu hanya untuk satu lokasi sahaja. So kalau user tu nak post iklan yang sama untuk lokasi yang lain, dia perlu membeli kredit ad untuk membuat iklan yang baru. Untuk add auto slider time ni tak perlu tukar, kita set as default 5. Location titles pun tak perlu tukar, just remain country, state, city dan town. Price type ini just maintain, negotiable and fixed. Kemudian custom price type kita biarkan kosong. Send email on ad post ini boleh set off ataupun on. So kalau nak set off, email takkan dihantar keluar lah. So kalau kita set on, akan ada notifikasi email lah untuk post setiap post ad. So kita tak nak memenuhkan inbox admin, so kita set as off lah. So maksudnya ini adalah email akan send kepada notifikasi orang lain lah selain admin, tapi admin juga akan dapat notifikasi secara automatik lah setiap kali ad post.
So ini boleh juga kita set ke email admin di sini. Anda boleh letak mudahlah contoh, dan ini boleh diubah nanti lagi ya untuk email yang lain. So untuk seterusnya, send email on message ini maksudnya jika terdapat orang yang akan message melalui message form dalam setiap ad itu. So email itu akan dihantar kepada user ataupun orang yang mengepostkan iklan itu. Okey, lain-lain setting tak perlu diubah. Toaster, check notification tak perlu ubah, dan lain-lain juga tak perlu ubah. Dan yang di bawah ni untuk dia punya reading label untuk currency RM. Okey, seterusnya bahagian add approval. Add approval di sini kita set as admin manual approval. So dia boleh juga set as auto approve, tapi kita perlu review dahulu setiap iklan yang user post di platform, supaya tiada language yang tak patut dan kandungannya, gambar-gambar semua adalah yang berpatutan lah. Okay, add update approval ni maksudnya jika ad tersebut user tersebut edit ad yang sedia ada, so ad itu perlu di-approve semula atau tidak. So di sini kita set as perlu, supaya setiap ad yang customer tu edit juga perlu di-review oleh admin terlebih dahulu sebelum publish ke website. Seterusnya, email to ad owner on approval. Maksudnya setiap kali iklan yang baru telah di-review dan di-approve oleh admin dan publish ke website, customer tersebut akan mendapat email menyatakan iklan mereka telah dipublish di platform. Kemudian add package page, ini kita set page di mana semua package akan tersenarai. Di sini tak perlu ubah, so sebab kita dah siapkan page ini beserta package-package yang ada. Dan seterusnya package expiry notification, ini kita perlu set as on, supaya customer tu akan dihantar notifikasi sebelum package-nya expired lah. Sebagai contoh, jika dia beli package yang expire 60 hari, so di bawah ni kita boleh set berapa hari sebelum kredit ad itu expired, dia akan dapat notifikasi email lah supaya dia menggunakan kredit yang ada. Sebab jika kredit dia tak digunakan dalam tempoh tersebut ataupun 60 hari tersebut yang kita set, lepas expiry, semua kredit itu akan dilupuskan lah. Dia kena perlu membeli kredit dalam package yang baru. So enable action ni adalah social sharing button, so kita set as on. Report ad option, ini kategori ni kita remain, tak perlu ubah. Ad report limit ini berkaitan iklan yang kemungkinan tak patut ataupun melanggar peraturan ataupun dirasakan amat tidak patut oleh user website, so mereka boleh membuat laporan kepada ad tersebut. So jika terdapat 90 orang yang membuat report ad tersebut tak patut, so automatik ad tersebut akan deactivate ataupun inaktif lah. Okay, seterusnya ini adalah image default jika tiada gambar di-upload untuk ad tersebut. Okay, itu setting yang pertama untuk ads ni. So ia agak banyak juga setting, dan setting seterusnya adalah untuk ad post setting. Okey, di sini juga adalah setting yang amat penting. Kalau kita lihat, okey, untuk ad post settings, bahagian yang penting adalah di sini, post unlimited free ads. So ini adalah untuk admin, so admin boleh post unlimited.
untuk testing ataupun untuk kegunaan sendirilah. So kita set as on. Jika tidak, admin juga perlu membeli package untuk membuat ad sendiri. Okay, free ads for new user. Ini kita set as on sebab setiap kali user register, user baru register, dia akan dapat di bawah ini free ad limit. So setiap user yang baru register akan automatically dapat satu iklan percuma untuk dia post. Seterusnya free featured ad, free bump ads for all user, ini semua kita disable sebab kita tak nak bagi fungsi-fungsi tambahan ini kepada free user lah. So kalau mereka perlukan featured ad, bump ads semua ni, dia perlu membeli credit ads untuk mendapat melayakkan dia gunakan feature-features yang ada. So untuk feature ni ad dia akan di-highlightkan berbanding ad-ad yang lain akan berada di bahagian atas. Dan bump ni jika ad tu dah lama, so dia akan turun ke bawah dalam listing. So bila dia apply bump ads ni, iklan tersebut akan naik semula ke list tersenarai di bahagian atas. Okey, di sini bahagian yang penting adalah di sini add post title limit, ini kita set as 70. 70 ni bermaksud 70 perkataan lah. So jika ad tu terlalu panjang pun akan tidak sesuai lah untuk digunakan sebagai tajuk. So tajuk optimum adalah sebanyak 70 patah perkataan. Add post tag limit, ini adalah tag untuk ad tu kalau user tersebut hendak meletakkan tag. Okey, yang penting satu lagi, ini adalah free package validity. Free package validity ni bermaksud kredit percuma yang satu, kredit percuma di bahagian atas ini tadi. Free ads limit ini kita berikan kepada setiap user yang baru satu kredit untuk post satu iklan. So kredit ini akan valid selama 60 hari. So maksudnya lepas 60 hari jika dia tak postkan iklan tersebut, maksudnya dia tak boleh guna dah kredit tersebut, dia kena beli kredit yang barulah. So simple ad remove after bermaksud simple ad ini adalah semua iklan yang berada di dalam website, semua adalah kategori simple ad. Bermaksud di sini kita boleh set semua iklan yang ada dalam website. Jika kita set 60 bermaksud akan display selama 60 hari, tak kisah ad tersebut featured atau bump atau mana-mana package sekalipun, dia akan display 60 hari selepas tarikh dia dipublish. So hari ke-61 ad tersebut akan automatically trash seperti setting di bawah ini, yang bermaksud akan automatically delete lah selepas 60 hari. So ini kita boleh ubah setting ni juga untuk berapa lama untuk display dalam website untuk setiap iklan yang ada dalam website. So kalau kita set 360 hari bermaksud setiap iklan dalam website akan display selama 360 hari. Okay, seterusnya ad removal expired by ini kita set as automatic. So mengikut hari yang kita set di bahagian atas ini. Okay, seterusnya featured ad expired ini juga kita set bersamaan berapa lama ad tersebut akan dilabel as featured. So ini tak semestinya sama dengan ad remove. So kita boleh pendekkan lagi tempoh featured tersebut sama ada ad remove. Jika ad tersebut boleh display selama 60 hari, kita boleh set dia featured selama 30 hari sahaja atau seminggu sahaja dan lain-lain setting. Seterusnya ad image set limit ini adalah berapa banyak gambar yang user boleh upload untuk setiap iklan. Ad image size ini adalah saiz setiap gambar yang user boleh upload. Kita set as 3 MB sebab jika file terlalu besar dia akan dapat penuh lah untuk storage server kalau kita set unlimited ataupun 10 MB dan sebagainya. So 3 MB adalah saiz optimum jika kita snap gambar menggunakan handphone ataupun saiz yang
Optimum yang digunakan juga di mudah.com. Okay, line setting ini tak perlu diubah. So ini adalah kita dah set di bahagian setiap kategori ad tadi. Okay, line setting tidak perlu diisi. Okay, itu untuk bahagian kedua setting untuk ads, di mana ad post setting. Okay, seterusnya untuk bahagian ads view setting. Di sini kebanyakannya adalah menggunakan default setting. So tidak perlu diubah sama ada. Okey, ini adalah gambar jika akan display jika ad tersebut sudah sold out ataupun expired. Okey, tidak perlu ubah apa-apa di bahagian ads view setting. Di bahagian search setting ini juga tak perlu ubah. So kita dah setkan menggunakan setting yang sesuai. Dan di bahagian ad rating pun tak perlu ubah. Ini boleh on kalau perlu letak rating di bahagian untuk setiap iklan. Okay, lain-lain yang agak penting juga ialah email template. Okay, di sini terdapat banyak email untuk sistem akan send kepada admin dan kepada user apabila berlaku sesuatu pertukaran status kepada ads tersebut. So di sini juga kita boleh tukar mengikut tajuk email tersebut dan juga kandungan email tersebut. Contohnya new ad email ini akan dihantar kepada admin, hello admin, untuk menyatakan ada email baru dan admin perlu login untuk periksa dan review email iklan tersebut dan seterusnya publish iklan tersebut. So anda boleh lihat setiap template email yang ada. Contoh reset password email, ini mengandungi reset link akan dihantar kepada user untuk dia reset password yang baru. So semua ini anda boleh review dan go through satu persatu jika perlu diubah berkaitan tajuk ataupun kandungan ayat-ayat email di dalam ini. Okay, setelah perubahan, apa-apa perubahan dibuat, anda wajib klik button save changes di bahagian atas ini. Okay, sila pastikan setting save. Okay, seterusnya setting lain lagi yang agak penting. Okey, di bahagian general setting, kita lihat di bahagian general setting. Di bahagian general setting anda boleh set ini gambar default jika user tersebut tidak upload gambar profile. So anda boleh upload gambar di sini dan juga okey, bahagian-bahagian lain anda tak perlu ubah sebab kita telah set menggunakan setting custom yang bersesuaian. Okey, itu saja untuk setting-setting yang penting untuk admin, iaitu yang paling penting adalah di bahagian ad setting ini, di mana anda setkan berapa lama ad tersebut akan display dan juga tempoh-tempoh yang berkaitan bila expired, apabila iklan itu expired apa akan jadi. Segalanya ada di setting, general setting, post setting dan view setting. 3 setting ini adalah amat penting jika anda ingin membuat apa-apa perubahan kepada konfigurasi sistem pengiklanan di platform ini. Okey, kita akan sambung ke video seterusnya untuk bagaimana anda ada proses flow iklan, post iklan di platform ini. Okey, terima kasih.